العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إليه المصير. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Encik Asnan bantu telaki Al-Quran. Baik, ada soalan nak diajukan? Silakan. Ada kata ada soalan. Alhamdulillah. Kursus apa kita? 180 185 185 185. Ya. Berkenaan tentang sifat huruf. ya. Alamak, hijau Sekarang tu Bukit Hijau tak? Silap. Betul. Ini 1/5. Ya. Saya pun salah ambil buku. Baik Tuan Haji Majid ingatkan. Terima kasih lah Tuan Haji Majid. Dia Baik. memang alert. Dia alert. Alhamdulillah. Kursus apa kita ini pula? Pusat apa je? 95 tak? 95. Baik, cara mulakan bacaan dengan hamzah bersambung. Tak macam ambil lagi ke itu? 4 ni tak? 94 Sampai muka surat 94 je. 94 dah baca. 94 sudah. Belajar. 95 belum. Okey. Baik. Saya rasa ringkasan tentang mulakan bacaan dengan hamzah bersambung kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi hari ini kita cuba bincang sekali lagi insya-Allah tentang pemahaman berkenaan tentang memulakan bacaan dengan hamzah bersambung. Hamzah bersambung atau dalam bahasa Arab sebut sebagai hamzatul wasli. Hamzatul wasli, hamzah bersambung. Bentuk dia ialah seperti pada tajuk itu alif yang di atasnya ada tanda kepala huruf sad. Alif di atasnya ada tanda kepala huruf sad. Ini menunjukkan alif itu dinamakan dengan hamzatul wasli. Fungsi dalam bacaan, dia tidak ada apa fungsi dalam bacaan pada asalnya. Asalnya hamzah wasal tak ada bunyi. Dia hanya menyambungkan segi tulisan saja. Dalam bacaan dia tidak ada apa-apa bunyi dalam bacaan. Contohnya walhamdulillah. Walhamdulillah, waw, alif tu hamzah wasal, lam mati. Di pertengahan bacaannya wal. Ataupun nak sambung nasta'in dengan ihdina. Contohnya berhenti nasta'in digabungkan dengan ihdina, kena bunyikan hamzah wasal tu. Tapi asalnya kalau sambung tak ada bunyi. Nasta'inuhdina. Nasta'inuhdina. Okey, itu asal hamzah wasal, tidak ada apa-apa bunyi dalam bacaan apabila dia menyambungkan. Tetapi sekiranya kita mula baca dan pada yang kita mula baca tu ada hamzah wasal di awalnya. Bila hamzah wasal di awal ni dia agak susah nak dibaca. Kenapa? Sebab dia tak ada baris. Bila tak ada baris, macam nak bunyikan dia. Maka kaedah ada dalam ilmu tajwid nak bariskan macam mana hamzah wasal ni. Nak mula baris atas ke, nak mula bawah atau baris hadapan. Jadi kaedah untuk mudah kita ingat, kalau hamzah wasal tu terletak pada kata nama, perkataan tu membawa maksud nama, maka kalau selepas hamzah wasal tu ada lam yang sukun, maka hamzah wasal baca baris atas. Hamzah wasal baca baris atas. Contohnya yang pertama tu pada kata sanad ta'rif yang disandang pada kata nama am. Al-jibal, contoh alif lam, kata nama al-jibal, bukit. Jadi alif lam itu dibaca dengan hamzah wasalnya baris di atas. Al-jibal, al-qamar, asy-syajar, an-nujum, asy-syams. Okey, itu kalau alif lam pada kata nama. Baik, yang kedua tu
Jika huruf yang ketiga pada kata kerja, tengok beza keadaan yang kedua tu ialah perkataan yang membawa maksud perbuatan atau kata kerja. Jadi kalau huruf yang ketiga pada kata kerja berbaris di atas atau di bawah, bila kata kerja ni baru kira huruf ketiga. Jadi kalau huruf ketiga tu baris di atas atau baris di bawah, maka ia diberi tanda bacaan baris di bawah. Kalau hamzah wasal duduk pada kata kerja, huruf ketiga itu baris atas atau bawah, maka mula hamzah wasal baris bawah. Contohnya ighfirli, irhamna, istaghfara, ihdina. Okey, semua mula dengan baris bawah. Termasuk dengan idzalli. Idzalli itu istimewa sikit sebab selepas hamzah wasal ada hamzah. Hamzah wasal faham tadi dah, dibaca dengan baris bawah sebab huruf ketiga dia zal tu bagi atas, baca bagi bawah. Tapi ada satu lagi perubahan yang perlu dibuat ialah apabila ada dua hamzah, satu berbaris, satu sukun. Jadi kat sini hamzah baris tu ialah hamzah wasal bagi bawah, kemudian hamzah yang kedua tu ialah hamzah sukun. Maka bila berlaku begini, hamzah yang sukun tu akan diganti kepada huruf mad, bukan pada huruf mad untuk dibaca panjang. Kalau ejaannya idzalli, maka hamzah yang kedua tu dibaca dengan ya mad, bacaannya idzalli. Itu kaedah dia. Untuk perhatian, idzalli apabila mulakan bacaan dengannya, huruf hamzah yang berikutnya ditukar menjadi ya sebagai huruf mad. Artinya akan jadi hukum apa tu? Hukum mad badal. Hukum mad badal. Idzalli. Dibaca panjang i itu dua harakat panjang, hukumnya mad apa? Mad badal. Baik, seterusnya. Pada kata nama masdar, kata nama terbitan yang terdiri pada 5 dan 6 huruf, dia diberi tanda bacaan baris di bawah. Kata nama juga, tapi ini kata nama terbitan atau istilahnya masdar. Masdar. Jadi bila berlaku begini, mula baca dengan baris bawah. Tapi isunya yang ketiga ni, dia sama lebih kurang macam nombor 2. Walaupun berbeza, yang kedua tu kata kerja, yang ketiga tu kata nama. Cuma kita boleh ambil, mungkin kita susah nak faham kan, ini kata kerja ke kata nama, kita tak faham. Maka baik, jadi kita mungkin tak pasti maksud dia kata nama atau kata kerja. Jadi keadaan antara dua ni, nombor 2 dan nombor 3 tu sama juga, tengok huruf yang ketiga. Ini untuk memudahkan kita lah. Tapi kalau kita faham bahasa Arab, kita boleh beza antara kata nama masdar dan sebagainya, tak ada masalah, lagi baik lah. Tapi sekiranya kita faham, kita tengok juga sama kaedah, nak mengenal dia, tengok huruf ketiga. Jadi huruf ketiga kat situ semuanya baris bawah, maka dibaca dengan baris bawah. Istihya, istikbara, ikhtilafa, ibtigha'a. Okey, semua baca dengan baris bawah. Boleh setakat ni Baik, teruskan lagi. Dalam Al-Quran terdapat 7 kalimah kata nama am diberi tanda bacaan baris di bawah yang bukan daripada kata nama masdar. Yang ini pula kata nama am dibaca dengan baris bawah. Kebanyakannya masih lagi mengikut kaedah seperti yang nombor 2, iaitu tengok huruf ketiga, baris di atas atau di bawah, baca baris bawah. Contohnya ibna, jelas satu ibna huruf ketiga baris atas. Ibnata sama juga. Imra'atun, imra baris atas. Imra'atun, ithnaini, ithnataini. Okey, itu semua huruf ketiganya memang seperti kaedah yang kedua. Bila huruf ketiga baris atas atau baris bawah, dimulakan baris bawah. Kecuali kalimah apa? Imru'un. Imru'un beza sedikit sebab huruf ketiganya bagi depan.
dibaca dengan baris bawah pada awalnya. Imru'un. Kalau tanya kenapa pula baca dengan imru'un? Ini kata nama am. Kata nama am. Kata nama. Dia bukan kata kerja. Seperti kaedah yang nombor 2 tu. Yang huruf ketiga dia. Yang ini tak semesti. Sebab dia adalah kata nama. Bukan kata kerja. Walaupun kata nama am, 7 kalimah itu, tapi kebanyakannya seakan-akan makai kaedah kata kerja juga. Huruf ketiga bagi atas atau bagi bawah baca dengan baris bawah. Kecuali kalimah tertentulah, contohnya imru'un. Imru'un ketiga bagi depan, baca bagi bawah juga. Imru'un. Kalau ni kenapa pula ni? Huruf ketiga bagi depan, baca bagi bawah. Ini kata nama, bukan kata kerja. Itu dah terjawapannya. Baik. Satu lagi kalimah alismu. Alismu ni kata perkataan yang agak istimewa lah. Dia tak sama macam yang lain. Sebab hamzah wasalnya ada dua. Awalnya ada hamzah wasal, di pertengahan ada hamzah wasal lagi. Ini hukum naqal. Misalnya hamzah wasal yang kedua tu adalah hamzah baris bawah, al-ismu. Tapi dibaca dengan alismu sebab baris hamzah bawah tu berpindah kepada lam yang sukun. Jadi hamzah yang telah dipindahkan baris tadi bertukar menjadi hamzatul wasli. Maka dibaca dengan alismu. Hamzah wasal baca baris atas ataupun lismu. Kedua kaedah bacaannya. Alismu atau lismu. Kedua-duanya boleh. Baik. Untuk perhatian kalimah alismu, dua-dua huruf hamzah bersambung, ada padanya tidak menerima apa-apa tanda bacaan dikala bacaan bersambung dengan huruf sebelumnya. Apabila memulakan bacaan dengannya, hamzah bersambung yang pertama diberi tanda bacaan baris di atas dan hamzah bersambung yang kedua tidak diberi apa-apa tanda bacaan. Baris bawahnya adalah kemuliaan huruf lam pada surah Al-Hujurat ayat 11 ni. Jadi bacaannya alismu. Di bawahnya ada pada huruf lam. Ini hanya pada surah Hujurat saja ayat 11. Tempat lain tak ada macam ni. Satu saja dalam Al-Quran menurut bacaan riwayat Hafs an Asim yang kita baca. Hukum naqal hanya berlaku pada satu tempat saja, Hujurat ayat 11. Dalam surah itu mula dengan alismu ataupun lismu. Okey, baik. Yang keempat, jika huruf yang ketiga pada kata kerja, dia balik-balik. Macam kaedah yang nombor 2 tadi. Nombor 2 tadi bincang tentang kata kerja kan. Yang keempat ni pun bincang kata kerja semula. Jika huruf yang ketiga pada kata kerja berbaris di hadapan yang lazim, maka ia diberi tanda bacaan baris hadapan. Yang bagi depan tu memang lazim, memang asli. Asalnya bagi depan. Maka kata kerja ini hamzah wasalnya dimulakan dengan baris hadapan. Contohnya apa? Uqtulu. Dalam buku tu, uqtulu. Ada hamzah wasal, kemudian qaf, kemudian huruf ketiganya bagi depan. Hamzah wasal mula bagi depan. Uqtulu. Ud'u, sama. Huruf ketiga bagi depan. Unzur, huruf ketiga bagi depan. U'fu, huruf ketiga bagi depan. Satu lagi apa dia? Utumina. Huruf ketiga bagi depan, hamzah wasal baca baris hadapan. Bezanya apa? Sama juga macam idzal lah tadi. Idzalli tadi kan. Ini sama juga, lepas hamzah wasal tu ada hamzah yang sukun. Maka hamzah yang sukun ini dimatikan dan diganti. Artinya badal, tukar kepada huruf mad. Maka bacaannya ialah utumina. Bacaan apa dia? Utumina. Hukum apa? Hukum badal. Ingat dalam Quran, mudah kita nak faham. Kalau ada bunyi a, i atau u, kita aja bunyi a, i atau u, dia automatik akan jadi panjang bacaan 2 harakat. Kalau a akan jadi a. Kalau aja i macam i izalli tadi kan, terus panjang izalli. Kalau aja tumina, terus tukar jadi badal tumina, panjangkan dia. Itu keadaan dia. Baik. Kecuali pada kalimah apa tadi kata. Untuk perhatian kalimah utumina,
Bila mula bacaan dengannya, huruf hamzah yang berikut ditukar menjadi waw sebagai huruf mad pada surah Al-Baqarah ayat 283. Okey? Yang saya bincang tadi, huruf hamzah tadi tukar kepada huruf mad. Hukum tu hukum badal. Baik, seterusnya. Kecuali pada 5 kalimah kata kerja suruhan jamak fi'lul amri sahaja yang terdapat dalam Al-Quran di mana huruf ketiga baris hadapannya bukan asli, maka hamzah bersambung hendaklah dibaca bacaan baris di bawah. Okey. Ada 5 perkataan ni dia adalah kata kerja. Tapi baris hadapan pada huruf ketiganya bukan baris hadapan yang asli, baris hadapan yang mendatang. Yang bukan asalnya bagi depan, asalnya bagi bawah. Contoh kalimah ibnu. Kalimah ibnu yang pertama tu kan, asalnya apa? Tengok kotak bawah tu. Ada kotak bawah tu kan? Asalnya apa? Tunggal mufrad dia ibni. Ibni. Kemudian musanna dia ibniya. 2. Nun masih baris bawah. Bila jamak saja akan jadi ibnu. Nun di bawah tadi bertukar bagi depan. Jadi nu tu bagi depan tu bukan yang asli. Asalnya baris bawah. Oleh sebab itulah hamzah wasal baca baris bawah. Ibnu. Sekalipun huruf ketiga bagi depan. Imdu sama juga. Asalnya imdi, imdiya, imdu. Contohnya iqdu. Asalnya iqdi, iqdiya, iqdu. Kemudian imshu. Asalnya imshi, imshiya, imshu. Jadi shu tu bukan bagi depan yang asli, maka hamzah wasal baca dengan baris bawah. Kalimah itu, ini sama juga kaedah tadi. Kalau aja boleh juga jadi apa? Itu kan? Itu. Jadi kaedah dia kalau a, i, u terus jadi huruf mad, dia akan jadi itu. Untuk bahagian kalimah itu, jika mulakan bacaan dengannya, huruf hamzah yang berikutnya ditukar menjadi ya sebagai huruf mad, dan kalimah-kalimah yang sama dengannya seperti itu ni, itina, itu, itia, iti. Dia semuanya sama kaedah dia. Jadi pada itu tu zahir nampak macam bacaannya tu. Macam tu. Tapi kita faham tadi lah. Bagi depan tu, bagi depan bukan asal. Asalnya iti, bagi bawah. Maka kita mula dengan baris bawah. Kan jadi itu. Lepas tu bila i pula, i tak boleh. Dia akan tukar panjang. Maka jadilah bacaannya itu. Hukum badal. Untuk memastikan huruf ketiga itu baris hadapannya bukan asli, iaitu mendatang, adalah dengan cara kita menyebut kalimah tersebut dengan kata kerja suruhan imperatif mufrad, tunggal atau musanna duaan. Contoh, itu dah kita baca tadilah. Dan membuktikan yang bagi depan tu asalnya bagi bawah. Kita tengok balik daripada perkataan tu satu, untuk dua dan untuk jamak. Bila jamak, baru dia berubah kepada bagi hadapan. Jadi pada asalnya baris bawah. Baik. Seterusnya, jika kita tidak dapat memastikan tanda bacaannya, maka ada baiknya bacaannya disambung dengan huruf sebelumnya. Kitab ni dia bagi jalan penyelesaian bagi orang yang malas nak faham tentang hukum ini. Malas nak fikir huruf ketiga ini kata nama ke, kata kerja ke, ini perkataan yang bagi bawah, huruf ketiga bagi depan sampai bawah ke. Dia malas nak ingat kata masdar dan sebagainya. Jadi kata tuan kitab, kalau sukar nak memastikan tu, sambung ajalah, dia kata, lagi senang. Jadi bila sambung, tak ada isu lah. Nak mula bagi bawah ke, bagi depan hamzah wasal tu, nak tukar ke tidak, hamzah tu tak ada isu. Sebab bacaan kalau sambung, akan dibaca seperti yang tertulis. Akan dibaca seperti yang tertulis, tak perlu fikir hamzah wasal nak bariskan apa. Itu lagi jalan penyelesaian bagi yang tak minat atau tak rajin nak mengingat hukum-hukum bacaan ini. Masalahnya apa? Kalau orang tanya atau ngajar orang lain nanti, kita ilmu ni kan untuk kita seorang, ilmu untuk dikongsi. Belajar dengan orang nanti, orang akan tanya apa pasal pula ni. Kalau saya nak mula tu macam mana? Kalau tu guru yang tak tahu, dia kata apa? Sambung je lah, kan senang. Yang banyak. Tapi kalau guru yang tahu, dia akan suruh berhenti,
Sila mula dia test pula murid dia, dan dia dapat ajarkan suatu ilmu kepada murid tersebut. Itu lebih baik. Baik. Latihan beri tanda bacaan pada hamzah bersambung. Cuba tengok tu. Yang pertama tu baca bagi apa tu? Is, as, us. Kita baca dengan is. Sebab apa is? Huruf ketiga dalam bahagian atas. Bacaannya yuslauha. Yang kedua, bacaannya apa? Ittabi'u. Ittabi'u. Yang ketiga, is, as, us. Bacaannya apa? Isbiru. Sebab apa? Huruf ketiga bagi bawah. Kemudian utlu ke itlu ke atlu. Bacaannya utlu. Sebab apa? Huruf ketiga bagi depan. Kemudian yang seterusnya itu ushdud. Huruf ketiga bagi depan. Yang seterusnya itu yang keenam, am ke im ke umdu. Bukan. Bacaannya imdu. Kenapa imdu? Sebab dia termasuk huruf ketiga bagi depan tu bukannya asal. Asalnya imdi, imdiya, imdu. Okay, jadi bacaannya i, bukan u. Seterusnya itu i'zalli ke i'zalli. Bacaannya i'zalli. Hamzah kedua tukar kepada huruf mat. Hukum apa? Hukum badal. Yang terakhir, baca apa? A ke I ke U? Baca U. Kenapa U? Sebab huruf ketiga bagi depan. Dan hamzah yang kedua ditukar kepada huruf mat. Maka bacaannya apa dia? Utumina. Bacaannya apa dia? Utumina. Baik, jadi alhamdulillah, ini dah sebut sedikit ilmu berkenaan tentang bacaan hamzah bersambung. Ringkasan mudahnya apa dia? Selalu saya sebut, kalau alif lam kata nama baca bagi atas semua, senang. Yang kedua, kata kerja, tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga bagi atas atau bawah, baca bagi bawah. Kalau huruf ketiga bagi depan, baca baris hadapan. Kemudian kita kena ingat beberapa perkataan yang tidak mengikut kaedah tadi, sebab huruf ketiga bagi depan tu bukan asli. Contohnya ibnu, imdu, iqdu, itu, imshu. Itu kena ingat. Dan yang terakhir sekali, kalau ada hamzah selepas hamzah wasal tu, hamzah tersebut kena tukar atau jadi hukum mad badal, dibaca panjang 2 harakat. Itu ringkasan bagi hukum hamzatul wasli. Jadi saya harap yang belajar ilmu Al-Quran ni kena ambil ilmu ni, jangan ditinggalkan. Sebabnya saya bimbang kalau baca khatam Quran bagus, lelaki dia rajin, tapi segi ilmu kaedah ni dia kurang. Jadi dia satu masalah pula, nanti dia akan buat kesalahan juga dalam bacaan dia. Sebab ada kalangan kita yang dah khatam dengan saya dah khatam dah, baca kali kedua masih lagi timbul kesalahan hamzah wasal ni. Dia nak mulakan tu dia masih keliru lagi. Tak boleh gitu. Bagi orang yang belajar, dia kena ambil berat benda ni. Sebab dia akan mengajar pada orang lain, dia akan jadi rujukan kepada orang lain. Dia rujukan kepada orang lain ni, dan pula tuan-tuan saya gunakan sijil dan sebagainya. Jadi tolong berat tentang ilmu ini supaya dapat terjaga bacaan kita berpandu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. كيف حال شيخ؟ تمام؟ كيف طلابك النجباء؟ الحمد لله كله خير الحمد لله. أشكرهم نيابة عني على هديتهم، يعني بارك الله فيك. هذه هدية منهم يا شيخ كل الطلاب. واجب أن تشكرهم يعني نيابة عني. نعم. نعم. Baik, jadi Tuan Guru Syekh Muhammad telah bersama kita. Semua saya sebut tadi juga terima kasih kepada semua kita yang pada malam atau petang program khatam Quran tu kita bagi hadiah buah kepada Syekh, dan saya dah hantar ke rumah Syekh hadiah tu. Syekh sebut jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah tunaikan kita semua dengan balasan yang baik, dengan pemberian hadiah buah kepada Syekh pada tempoh hari. Baik, jadi alhamdulillah saya selesai baca cerita tentang perbincangan mengenai hamzah wasal ini.
Ada persoalan nanti insya-Allah boleh diajukan kepada saya pada bila-bila masa insya-Allah. Satu lagi mohon doakan, insya-Allah saya hari ini diarah ataupun kena pergi buat swab test dah. Kena juga akhirnya. Bukannya saya yang kena, tapi kawan sekolah cikgu seorang tu positif COVID. Jadi saya sama sekolah dengan pun kenalah buat ujian juga. Jadi doalah. Sekarang ni alhamdulillah sihat, tak ada apa-apa. Tapi doakan agar baik belaka lah insya-Allah. Negatif keputusannya dapat kita teruskan amal ibadah kepada Allah Taala insya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah kita teruskan talaqi al-Quran buat Syekh Muhammad. Tafadhal Syekh. Ya Allah.